Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sejahtera kepada pelajar saya. Okey, semua sihat ya? Okey, Alhamdulillah semua sihat. Semua hadir ya? Okey, hadir. Okey. Hari ini cikgu akan mengajar kamu tentang oblique. Minggu lepas cikgu ajar kamu tentang isometri. Okey. Isometri dengan oblique dia seakan sama, tapi dia punya sudut untuk membuat lukisan itu sahaja yang berbeza. Okey. Oblique ni ialah drawing yang di dalam yang membuat 3D, yang di mana perbezaan dia sedikit cikgu terangkan sedikit perbezaan dia dengan isometri ini hanyalah sudut. Okey, sudut isometri ianya sudut 30 darjah digunakan, dan ianya paksi dia ada paksi menegak dan sudut 30. Okey. Ini ialah iso. Okey, oblique pula. Iso ni boleh dikatakan untuk melukiskan iso sudutnya memang ditetapkan dengan 30 darjah. Okey, sudah. Untuk oblique ianya sudut tidak ditetapkan. Dia dia ikut kehendak kita. Tapi kebiasaan yang dibagi sudut iaitu sudut 30 darjah dengan 45 darjah dan 60 darjah. Itu ialah oblique. Okey, faham kan? Kita terangkan kamu dulu sedikit. Okey. Ini biasa yang digunakan. Kenapa biasa digunakan? Sebab ini senang kamu dapat. Kalau kamu guna 38 pun boleh, tapi kamu kena guna jangka lukis dan dia sangat susah untuk dapat sudut. Ini menyenangkan kamu dengan kamu menggunakan square. Okey. Inilah sudut. Okey. Di dalam oblique pula, di dalam oblique ini dia mempunyai 3 jenis. Oblique ini mempunyai 3 jenis. Tiga jenis. Yang pertama, okey, yang pertama ialah Cavalier. Okey. Cavalier ni ialah lukisan penuh. Okey, yang kedua ialah kabinet. Okey, yang kedua ialah kabinet. Kabinet ni iaitu dia 1/2 daripada lukisan penuh. Okey. Yang terakhir ialah arm. Okey, arm. Arm ni ialah 3/4 daripada lukisan penuh. Okey. 3/4 daripada lukisan penuh. Okey. Di dalam oblique ni pula, kamu kena ingat di sini dia mempunyai paksi menegak, paksi mengufuk dan paksi surut. Menegak, sini tegak, sini mengufuk dan sini surut. Okey. Menegak, mengufuk, surut. Yang membezakan dia, yang 3 jenis ini, Cavalier, kabinet ataupun arm, ialah paksi surut, iaitu paksi di sini. Di sini yang menentukan jenis itu ataupun jenis lukisan oblique, kabinet ataupun Cavalier ataupun arm. Di sini jarak dia ataupun jumlah panjangnya tidak berubah. Hanya yang berubah ialah paksi surut sahaja, yang di mana menentukan itu lukisan oblique jenis Cavalier ataupun kabinet ataupun arm. Okey. Itu saja.
Okey, kita teruskan kepada latihan lukisan. Okey, cikgu akan tunjukkan kamu cara untuk melukiskan drawing oblique. Sebelum cikgu teruskan pada lukisan, cikgu hendak memberitahu kamu dalam lukisan oblique ini dia untuk membuat bulatan sama dengan isometrik, tetapi hanya paksi sisi dengan atas sahaja yang berbeza. Okey, sisi dengan atas. Pada bahagian hadapan, kamu boleh pusingkan jangka lukis kamu dengan penuh satu bulatan untuk mencari bulatan. Untuk mencari sisi dengan atas, kamu perlu mencari perlu membuat seperti mana yang kamu belajar minggu lepas, iaitu dalam isometrik yang kamu perlu mencari sudut guna formula sudut 4. Okey. Itu saja untuk penerangan oblik, dan kita akan teruskan kepada lukisan. Yes, seterusnya kita akan pergi kepada cara untuk membuat lukisan oblik. Okey, sebelum kita hendak membuat lukisan oblik ini, yang kamu perlu ada ialah board, papan board dengan kertas A3. Lepas tu pembaris T dengan set square, iaitu segitiga ni. Yang ini untuk sudut 45, yang ini untuk sudut 30 dengan 60. Hari ini kita akan gunakan yang ini, iaitu sudut 45, sebab kita nak buat sudut 45 dengan jangka lukis dan pensel. Okey. Yang pertama sekali, yang ini kertas A3 yang di mana sudah buat ukuran border kamu, border title kamu. Lepas tu sini kamu perlu gariskan satu garisan straight, dan di mana kamu letak je sini point A dan sini point B. Okey, point B. Okey. Untuk mendapatkan sudut 45 ini, kamu just letakkan baris ini dan kamu garis je. Garis je panjang-panjang. Okey. Dan di sini pun kamu garis juga untuk sudut 45. Okey. Bila dah dapat ni, untuk membuat lukisan, untuk senang kamu faham, kamu perlu membuat kotak yang seperti mana cikgu membuat kotak di sini. Okey, kotak ini macam mana kamu hendak membuat dia? Kamu tengok minta maaf. Kamu tengok panjang lebar dia berapa? Panjang lebar dia ialah, tengok pada gambar rajah itu, panjangnya sebanyak 7 cm. 7 cm. Panjangnya 7 cm. So kamu ambil je jangka lukis kamu, kamu ukur sepanjang 7 cm. Okey. Kamu letak pada sini dan kamu plotkan dia kat sini. Okey. Dan kamu akan dapat point ini, dan di sini pun guna cara yang sama. Kamu akan dapat point ini. Okey. Bila kamu dapat point ini, kamu garis je satu straight, garisan straight. Okey. Dan sini kamu dah dapat, bila dah dapat kotak tapak bawah. Untuk dapat kotak yang tinggi, kamu buat je sudut 90 daripada point ini. Kamu straightkan dia ke atas, dan ke sini pun ke atas, membuat sudut 90. Dan sini pun ke atas, dan di sini pun kamu buat ke atas. Okey. Yang garisan atas ni kamu buat seperti mana garisan yang kotak kat bawah ni. Okey, untuk mendapat jarak ni, kamu perlu tengok pada bahagian font, pada pandangan depan, yang di mana tingginya ialah 8.
Okey, tingginya 8. Kamu ambil jangka lukis kamu. Kamu set dia pada 8 cm. Dan kamu plot setiap satu. Dapat poin ni. Kamu dapat poin ini. Dan kamu dapat poin ini. Dan dapat poin ini. Okey. Dah dapat soalan ni. Okey. Kita melihat pada gambar rajah lukisan itu. Kita tengok pada bahagian mana yang senang untuk kamu buat dahulu. Okey. Cikgu akan buat pada bahagian yang kotak. Cikgu tak akan buat pada bahagian bulat. Sebab bahagian bulat itu bahagian yang susah. Okey. Kita tengok pada bahagian sini. Kita tengok pada drawing. Pada bahagian atas di sini dia akan ada kotak di sini. Okey. Okey, dengan itu kita tengok jarak dia daripada sisi berapa. Jarak dia dari sisi dengan pandangan depan ianya 4 cm. Okey. Kita ambil nilainya sepanjang 4 cm. Sepanjang 4 cm. Dan kita plot dekat sini 1 poin. Dan sini 1 poin. Sebab apa? Sebab tinggi dia 4 cm. Dan lebar dia ke bawah ialah 4 cm juga. Okey. Kita dah dapat 1 poin dan sini 1 poin. Okey, bila kita dapat 1 poin, kita tengok pula pada sini dia pergi berapa panjang dia. Kita tengok pada bahagian top, gambar yang ujung tu. Bahagian top sebelah kanan dia cakap 2 cm panjang dia. Okey. Kita ambil 2 cm. Kita ambil 2 cm. Kita plot dia kat sini. Plot dia kat sini. Okey. Dan di sini pun kita plot dia sebanyak 2 cm. Okey. Situ. So, bila kamu dah dapat itu, kamu buat satu garisan di mana okey, satu garisan dan sini kamu naikkan dia 2 cm. Okey. Kamu dah dapat. Kamu dah dapat kan? Kita nampak. Okey. Ini ialah 2 cm. 2 cm. Panjang ni semua total dia ialah 7 cm. Dan di sini panjang tinggi dia ialah 8 cm. Okey, sini 4 cm. Okey, kita dah nampak. So, bila kita nampak pada drawing tu, kita terangkan je pada bahagian sini. Bahagian yang kita nak, kita terangkan. Okey, pada bahagian ni kita terangkan. Ni bahagian yang kita nak. Okey. Ni bahagian yang kita nak. Dan di sini kita tengok macam mana kita nak dapatkan sudut tu. Kita ambil je yang ni. Kita straight pada 4 cm tadi. Okey. Kita dapat 4 cm. Garisan ni kita garisan ni yang pula ada. Okey. Okey. So, kita dah nampak pada pandangan sisi kita dah nampak satu bentuk. Okey. Untuk mendapatkan jarak ni pula, kita tengok pada bahagian atas. Kita tengok pada bahagian atas. Yang di mana bahagian atas dapat dia panjangnya 3 cm. Dan kita tengok pada bahagian hadapan. Dia mempunyai condon. So, kita tengok condon dia, panjang dia 3 cm. So, kita ambil. Kita ambil 3 cm. Kita ambil 3 cm. Kita plotkan dia kat sini. Okey, plotkan dia kat sini. Dan lebar dia ialah 2. Lebar yang 2 seperti mana yang kita ambil tadi. Lebar dia panjangnya 2 juga. Kita ambil daripada sini.
Kita plot dia kat sini. Okey, kita plot dia kat situ. Okey. Bila kamu dah dapat yang tu, kamu buat satu garisan lurus. Okey. Garisan lurus. Okey. Daripada poin titik persilangan ini, kamu turunkan dia daripada titik poin ini kepada titik poin ini yang kamu dapat tadi. Okey. Poin ini dengan poin ini. Kamu dapat. Kamu just tarikkan saja. Okey. Tarikkan saja. Sini pun kamu tarikkan saja. Okey. Dah. Kita dah dapat dua pandangan sisi. Okey. Seterusnya kita tengok pula pada bahagian bawah. Okey, pada bahagian bawah ni panjangnya ialah sepanjang, kita tengok pada bahagian depan Kita tengok pada bahagian depan, arah depan, panjangnya ialah 5. Okey, panjangnya ialah 5. So, dengan itu kita ambil je panjang dia 5. Okey. Panjangnya 5. Kamu tanda je satu garis kat sini. Okey. Lepas tu kamu garis sahaja dengan guna pembaris T ni, sebab kita dah ukur dia dengan panjang betul. Kamu garis je. Okey. Dan di sini kamu dapat poin dia sepanjang 5. Okey. Ni yang poin kamu dapat. Alright. Lepas tu, dekat poin ini, bila kamu dah dapat tu, dekat poin ini, kamu gariskan satu garisan straight. Garis saja garisan straight kat sini. Okey. Garis saja. Bila kamu garis garisan straight ini, kamu tengok dia punya panjang iaitu 3 cm. Mana satah dia 3 cm tadi senang dapat di sini saja. Okey. Bila kamu dapat poin ini, ni poin 3 cm kamu, dan lebar dia ke sini iaitu 2 cm. Daripada poin ini kamu ambil 2 cm. 2 cm, kamu just plot dia ke hadapan. Okey. So, kamu guna sudut ni. Kamu garis sahaja. Okey. Bila kamu dah dapat, ini ialah 2 cm. Kamu tengok panjang dia. Okey. Kamu dah dapat satu poin sini, satu poin di sini dan satu poin di sini. Okey, kamu tengok daripada bahagian atas, ianya di sini ialah segitiga. Ada segitiga. So, kamu garis saja segitiga ini. Okey, satu. Di sini satu. Dan di sini satu. Okey, bila kamu dah dapat itu, automatik poin ini akan bersambung dengan poin ini. Sebab apa? Sebab tengok kepada bahagian atas, dia ada segitiga pula dekat bahagian ni. So, kalau pada pandangan hadapan, dia segitiga pula. So, poin ini dengan poin ini
Kamu just garis sahaja. Okey, kamu dah dapat. Okey. Kamu dah dapat 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian. Okey. Seterusnya kita tengok pula pada sudut bulat. Okey, pada sudut bulat kita pergi pada sini, pada sudut bulat. Sudut bulat panjangnya ialah daripada sini kepada titik tengah sudut bulat sebanyak 7 cm. Okey, sebanyak 7 cm. Ianya sebanyak 7 cm. Kamu ambil 7 cm. Okey, kamu ambil daripada titik A. Kamu just tanda kat sini 7 cm. Okey, daripada 7 cm kamu gariskan dia ke atas. Okey, garis dia ke atas. Dan tinggi dia ialah sebanyak 4 cm. Sebanyak 4 cm. Daripada sini kita ambil 4 cm di sudut kamu. Okey, kita plotkan dia sebanyak 4 cm. Okey, so point dia dekat sini. Okey, point dia dekat situ. So kita untuk nak buat bulatan, kamu tengok pula dia punya jejari berapa. Okey, bulatan dalam kita akan buat bulatan dalam. Bulatan dalam jejari dia hanyalah 3. Okey, kita ambil 3 cm. Kita ambil 3 cm. Kita buat satu bulatan. Okey, buat satu bulatan. Okey, buat satu bulatan. Dan yang terakhir ialah 4 cm. Kita balikkan balik 4 cm. Okey, 4 cm. Kamu buat satu bulatan dalam. Bulatan dalam. Itu daripada sini kamu pusing. Okey. Alright. Untuk dapatkan garisan dia yang dia melengkung tu, garisan tengah ni, kamu just garis saja dia punya point untuk melengkung. Okey. So bahagian yang kita guna hanyalah di sini. So di sini kita kurangkan dia, kurangkan nampak sikit. Daripada tengah ini kita boleh terangkan dia. Okey, terangkan dia. So satu bulatan dah nampak. Di sini kita tidak mahu. Kita boleh padamkan dia. Okey, sini kita tidak mahu, kita boleh padamkan dia. Okey, kita dah nampak satu bulatan. Dan kita boleh melihatnya panjang dia daripada point sini, tengah ni, untuk mendapat bulatan kat belakang. Kamu perlu gariskan dia hingga ke belakang. Okey, kamu gariskan dia hingga ke belakang. Okey, kamu dah garis dia ke belakang. Dan daripada belakang ini kamu ambil 7 cm. Okey, buat benda yang sama. 7 cm. Dan kamu gariskan dia
sampai kamu bertemu dengan garisan yang kamu garis panjang tadi. Okey, so dia akan point pada sini. Okey, untuk dapatkan bulatan kat belakang tu, kamu just titik kat sini, sepanjang kat sini, iaitu 4 cm. Kamu just plot saja, pusingkan dia. Okey, bila dah dapat itu, kamu plot dia sampai atas. Okey, bila kamu dah plot, kamu ambil satu cm, iaitu 1 cm. Kamu tengok 1 cm daripada sini. Bila kita tengok tu kan, dia melengkuk 1 cm. Dia akan satu garisan straight 1 cm. Oh sorry, minta maaf, silap. Dia yang ni kamu just macam ini saja. Okey. Sorry. Kamu just garis saja daripada tepi dengan tepi. Okey, kamu dah dapat yang itu, dah dapat dah yang ini. Dan pada bahagian sini kita tengok panjangnya ialah sebanyak pada bahagian atas. Dianya jarak dia kepada yang bentuk kedua ni ialah sepanjang 3 cm. Sepanjang 3 cm. So kamu tanda sahaja 3 cm. Pada garisan tengah yang 4 cm tadi. Pada bahagian sini, yang titik point bulat ini yang kamu dapat tadi, kamu tandakan dia sebanyak 3 cm. Okay. So 3 cm. Okey, daripada 3 cm ini kamu bulat sahaja dia sebanyak pada bahagian dalam sebanyak 3 cm juga. 3 cm. Buat satu bulatan, kita tengok dia akan bertemu pada garisan yang kamu ambil, iaitu garisan pada bucu. Okey, pada bucu ini. So kita tengok satu garisan yang akan bertemu. Kita buat satu garisan dalam. Okey, garisan dalam dan garisan luar sepanjang 4 cm. Okey, 4 cm. So kita gariskan balik pada bahagian bucu ni. Sebab kita tengok dia straight kan, dia tengah-tengah. Kalau pada bahagian depan, pandangan depan tu dia tengah-tengah. So kamu just tarik saja. Okey,
dia akan kena di sini. Okey, ini bahagian yang kamu nak. Lepas tu pada bahagian sini kamu just tarik sahaja dengan yang ini dengan yang ini. Okey. Kamu dah nampak bentuk dia bulatan. Dan pada bahagian sini kamu buat satu garisan yang di mana bawah akan bertemu dengan bawah, iaitu bulatan dalam akan bertemu dengan bulatan dalam, bulatan luar akan bertemu dengan bulatan luar. So dapat je bahagian itu. Kamu just pointkan dia. Okey, dah dapat bentuk dia. Okey, bila dah dapat bentuk dia, kita nak pada bahagian sudut kat belakang ni. Pada sudut ni, pada sudut bahagian belakang ni, kita perlu ambil balik satu garisan. Satu garisan pada bahagian sini. Kamu garis je dia sampai ke depan. Okey, bila kamu dah garis dia pada bahagian depan, kamu ambil pada point persilangan dia dengan yang ini, yang di mana kamu garis point ini, yang kamu panjangkan tadi. Kamu ambil pada titik tengah dia. Kamu ambil jarak dia sebanyak 4 cm. 4 cm yang di mana bulatan luar. Okey, bulatan luar ini kamu ambil kat sini. Kamu just plotkan dia. Okey, kamu pusingkan dia. Okey, pusingkan dia. Okey, dengan sudut separuh, sudut 90, iaitu sudut 90. Kamu nampak tak apa yang cikgu buat ni? Cikgu tunjuk ni. Okey, sudut 90 di sini, hanya di sini. Okey, dengan itu kamu garis saja poin ini dengan poin yang seterusnya dan kamu buat itu. Okey, so kamu dah dapat apa yang kamu mahu. So garisan sini akan bertemu dengan okey. So kamu dah jumpa lah. Itu saja yang kamu dapat hari ini. Okey, so kamu akan dapatkan dia. Bila dah siap buat rangka, kamu terangkan sahaja sini yang kamu mahu. Lepas tu di sini. Okey, mana kamu dah dapat, kamu terangkan sahaja. Okey, siap.
Itu sahaja pembelajaran kamu hari ini. So, yang mana kamu tidak mahu, kamu pudarkan sedikit. Pudarkan sedikit. Mana bahagian tidak mahu. Okey. Kamu dah siap satu lukisan. Itu saja.